Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar modul kecemerlangan kertas 2 Sains SPM tingkatan 5. Ini adalah muka surat bahagian depan kertas 2 Sains SPM. Masanya ialah 2 jam 30 minit. Kod soalannya ialah 1511/2. Okey, kertas soalan ini mengandungi 3 bahagian iaitu A, B dan C. Bahagian A dan bahagian B ni wajib dijawab, merupakan soalan struktur. Dan A ini adalah soalan eksperimen, termasuklah membuat ataupun menulis nilai ataupun maklumat dalam jadual, membuat graf ataupun carta bar ataupun carta palang, di mana setiap markah soalannya ialah 5, markah penuh dia 5 dan markah keseluruhannya ialah 20. Okey, bahagian B adalah bahagian soalan konsep, di mana ada 6 soalannya. Okey, daripada 6 soalan ini, 4 soalan markahnya adalah 6, markah penuhnya 6 dan 2 soalan lagi markah penuhnya ialah 7. Ini termasuk soalan membuat ataupun reka bentuk. Anda dikenaki membuat reka bentuk konsep-konsep tertentu. Okey, seterusnya bahagian C, soalan nombor 11 ni juga wajib dijawab. Ini adalah soalan eksperimen dalam bentuk esei. Anda kena buat jawapannya seperti anda sedang merangka sebuah ataupun satu eksperimen lah. Bermula daripada penyataan masalah hinggalah anda menjadualkan data. Jadi markah penuhnya adalah 10. Pelajar boleh pilih sama ada nak jawab soalan 12 ataupun soalan 13 di mana markah penuhnya adalah 12. Jadi soalannya melibatkan soalan konsep, mengkonsepsi ataupun soalan penyelesaian masalah. Jadi anda boleh pilihlah mengikut kesesuaian dan kefahaman anda. Jadi keseluruhan markah untuk kertas 2 ini adalah 80 untuk masa 2 jam 30 minit. Okey. Dan bagi soalan A dan B ni anda dikenaki menjawab dalam ruangan yang disediakan dalam soalan lah. Dan bahagian C ni pula anda dikenaki jawab dalam helaian kertas tambahan yang ada di belakang soalan ataupun kertas yang diberikan. Okey, mari kita sama-sama melihat soalannya. Okey, bahagian A, markah penuh ialah 20 markah dan ini wajib dijawab, soalan berbentuk eksperimen dan soalan-soalan yang ringkas. Okey, yang pertama, seorang murid telah mengkaji ciri kebolehan menggulung lidah di kalangan murid di dalam kelasnya. Keputusan pemerhatian ditunjukkan dalam rajah 1. Jadi soalan ni bila dikata mengkaji ciri kebolehan menggulung lidah di kalangan murid di dalam kelas, itu menunjukkan tujuan eksperimen. Anda tengok perkataan mengkaji. Jadi boleh tak seseorang pelajar itu menggulung lidah dalam sesebuah kelas. So anda boleh perhatikanlah yang berbentuk lengkuk ni adalah gambar rajah ataupun rajah yang boleh gulung lidah. Okey, yang tak ada lekuk ni yang tak boleh lah. Jadi anda kena kira berdasarkan sebab soalan ni seperti soalan matematik. Jadi anda kena cari yang boleh gulung lidah dengan yang tak boleh. Untuk kita jawab soalan A, berdasarkan rajah 1, tentukan bilangan murid bagi setiap kumpulan, lengkapkan jadual 1. Okay, kita cari dulu yang boleh gulung lidah. Jadi di sini cikgu tandakan right lah. Jadi kalau kat sini kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Yang ini kita catatkan dalam jadual iaitu yang boleh menggulung lidah. Jadi yang tak ada tanda merah ataupun tanda right ni adalah yang selebihnya lah yang tak boleh menggulung
lidah. Jadi jumlah yang ada ni adalah 10. Jadi 1 markah apabila anda betul kedua-duanya lah boleh menggulung lidah 15, tak boleh menggulung lidah 10. Kena betul dua-dua lah. Okey, seterusnya B. Berdasarkan keputusan dalam jadual 1, lukis carta palang yang menunjukkan bilangan murid melawan ciri kebolehan menggulung lidah. So, graf ni dah sedia dia punya paksi bahagian atas ni iaitu paksi Y ialah bilangan murid. Bawah paksi X adalah kebolehan menggulung lidah. Jadi apa soalan nak? Kamu kena perhati apa yang dia nak lah. Dia kata lukis carta palang. Jadi kalau lukis carta palang, anda kena buat graf seperti graf bar lah. Ada bar, nilai dimasukkan dan anda kena buat bar. Jadi palang ni samalah seperti graf bar ataupun histogram. Jadi pastikan anda baca betul-betul soalan nak anda buat apa. Jadi daripada data yang kita ada tadi, maka kita bolehlah plotkan nilai. Okey, yang pertama boleh gulung lidah tadi 15. Okey, kita buatlah segi 4 tepat ni dengan nilai dia dan labelkan. Dan seterusnya yang tak boleh gulung lidah tadi adalah 10. Jadi tak semestinya anda warna lah. Anda lorek pun dah betul lah. Ataupun anda biar kosong pun tak ada masalah. Janji anda labelkannya lah. Yang pertama ini boleh gulung lidah dan yang kedua tak boleh gulung lidah. So markahnya 3. So markah 3 tu kat mana? Okey, yang pertama pindah semua titik betul. Maknanya ni nilai dia 15. Yang kedua ni tak boleh gulung lidah ni nilai dia 10. So betul dua-dua ni 1 markah. Okey, seterusnya graf bar sama lebar. Ini kena jaga pastikan sama lebar. Kalau anda buat sini 2 cm, tak boleh gulung lidah, maka tak boleh gulung lidah ni pun 2 cm. Maka anda dapat markah yang kedua. Dan yang ketiga kat sini sebab graf ni carta ni dia tak ada label kat bahagian bawah ni. Jadi anda kena label lah Jadi yang warna kecoklatan ni adalah boleh gulung lidah, kita dah label. Dan yang warna hijau ni tak boleh menggulung lidah. So dapatlah markah keseluruhannya 3 daripada carta palang yang anda buat. Jadi markah ni boleh didapati dengan mudah lah. Dan seterusnya C. Nyatakan jenis variasi berdasarkan carta palang di 1B. So anda buat tentang boleh gulung lidah dan tak boleh gulung lidah. Ciri dia Jadi ini adalah variasi tak selanjar. Kenapa tak selanjar? Sebab kebolehan menggulung lidah ni dia tidak dipengaruhi oleh persitaran. Dia hanya dipengaruhi oleh genetik sahaja. Jadi cukuplah 5 markah. Jadual tadi 1 markah. Membuat carta palang 3 markah. Dan variasi 1 markah. Jadi total keseluruhan untuk satu soalan ialah 5 markah. Okay, seterusnya nombor 2. Rajah 2.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inertia. Inertia diwakili oleh masa untuk 10 ayunan lengkap bilah gergaji. Okay, ini adalah eksperimen inertia yang anda dah belajar di tingkatan 4 lah. Jadi keputusan ditunjukkan dalam jadual 2. Jadi anda dapati nilai jisim plastistin ni dalam gram 10. Masa ayunan lengkapnya 10 juga, iaitu 10 saat. Okey, yang kedua 20 gram. Okey, masa dia 20 saat. Okey, 30 gram jisimnya. Masa 10 ayunan ialah 30 saat. Okey, untuk 40 gram ni dia tidak ada nilai Jadi anda biarkan kosong dahulu sehinggalah anda dapati soalan dia barulah kita jawab Dan jisim plastistinnya 50 gram dan masa 10 ayunan lengkapnya adalah 50 saat. So data yang ada ni lah yang anda plotkan dalam graf ataupun carta palang ataupun carta bar mengikut kesesuaian ataupun arahan soalan Okey.
Jadi semasa kamu baca soalan tadi, bila dia kata untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia ni, sebenarnya di sini dah ada pemboleh ubah. Dia adalah tujuan eksperimen, dan dalam tujuan eksperimen ada pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas. So yang mana satu manipulasi, yang mana satu bergerak balas, anda boleh refer dalam jadual ataupun arahan soalan. So laju pertama ini adalah pemboleh ubah, manipulasi. Cikgu panggil dia PM ya. Dan laju kedua, masa 10 ayunan lengkap ni adalah pemboleh ubah, bergerak balas ataupun kita ringkaskan PB. Okey, A. Menggunakan data dalam jadual 2, lukis graf masa ayunan melawan jisim. Jadi soalan nak apa? Soalan nak graf. Ya. Jadi kalau graf bermaksud titik dan garis. Ya. Jadi perhati betul-betul apa yang soalan nak. Okey, jadi anda cuma ada 4 data bagi pemboleh ubah di bahagian jisim, di bahagian masa iaitu masa 10 ayunan lengkap. Jadi anda tak perlu ciptalah untuk bacaan jisim plasasi yang ke-40 ni Jadi anda plot satu-satu iaitu bermula dengan 10, 20 gram 20 saat, 30 gram 30 saat. Okey, 40 tak perlu plot sebab tak ada nilai. 50 saat Jadi kalau anda tengok garisan titik ni adalah lurus, maka anda kena guna pembaris lah untuk melukiskan garis dia Jadi perlu ke tidak sampai ke titik asalan ni? Jadi sebenarnya tak perlu dan ada juga tanya perlu tak letak nilai kosong Kalau tak ada dalam jadual tak perlulah, tapi kalau ada anda kena letaklah Dan garisan yang baiklah bila kita tarik sampai kena paksi lah sebenarnya Tapi sama ada anda lukis ataupun tidak sampai kena paksi ni, dia tidak menjejaskan markah anda lah Tetapi cara melukis yang betul ialah anda kena tarik sampailah kena paksi Okey, mana markah dia Markah dia apabila semua titik ni adalah betul. 4 titik ni satu markah Dan seterusnya graf garis ni adalah lurus di mana anda kena guna pembaris lah Jadi kalau yang lurus ni anda memang kena lukis dengan pembaris, tak boleh tarik macam tu saja Kecuali anda tengok titik tu menunjukkan garisan yang melengkung, barulah kita gunakan melukis tanpa pembaris ataupun kita kata freehand lah Okey, 2 markah untuk soalan lukiskan graf. Okey, yang ni cikgu buat garisan ni sebenarnya adalah untuk soalan seterusnya iaitu cikgu pelotkan untuk 40 gram dan kita dapat 40 saat dekat sini Okey, ni sebenarnya untuk soalan bahagian B Berdasarkan graf di 2A, nyatakan masa ayunan apabila jisim yang digunakan ialah 40 gram. Tuliskan jawapan anda dalam jadual 2. Okey, itu adalah soalan dia lah yang cikgu telah buatkan unjuran ini untuk 40 gram. Okey, anda kena buat unjuran ini sebab anda nak cari bacaan ataupun jawapan kepada jisim plastik 40 gram ni lah berapakah masa 10 ayunannya Jadi ini adalah cara dia lah untuk dapatkan nilai, iaitu unjurkan unjurkan ataupun interpolasi unjuran dalam untuk dapatkan nilai berdasarkan graf anda maka anda akan dapat nilai dia adalah 40 saat Jadi kita masukkan nilai dia lah dalam graf dalam jadual seperti mana arahan soalan lah di satu markah Jadi untuk pelotkan tadi sebaiknya anda buatlah supaya anda dapat nilai yang tepat Okey, apakah hubungan antara jisim dengan masa ayunan? Anda boleh tengok daripada nilai dalam jadual Anda boleh tengok semakin bertambah jisim, semakin bertambah masa 10 ayunan lengkap Jadi kita boleh katalah semakin bertambah jisim, semakin bertambah masa ayunan, ataupun semakin bertambah jisim, semakin bertambah masa 10 ayunan lengkap Jadi anda jawab berdasarkan nilai yang ada
Daripada jadual ataupun graf yang anda plot, anda boleh nampaklah dia berkadar secara terus dan menaik. Ya. Okey, seterusnya D, rajah 2.2 menunjukkan satu situasi di jalan raya. Terangkan mengapa lori tersebut mengambil masa yang lebih panjang untuk bergerak berbanding dengan kereta apabila lampu isyarat bertukar hijau. Ini kita biasa tengok ya. Kereta, motor dia cepat je bergerak apabila dia berhenti di lampu isyarat ya. Tetapi lori yang besar mengambil masa yang agak lama ya. Kenapa ya? Apakah kaitan dia ya? Dan tentulah dia ada kaitan dengan jisim dia ya. Kita tahu lori mempunyai jisim yang besar ya, maka inertia dia juga besarlah ya. Jadi inertia yang besar ya, dia akan cuba mengekalkan keadaan pegun dia. Anda kena tengok balik maksud inertia. Okey, inertia kita tahu maksud dia sifat semula jadi kecenderungan sesuatu jasad untuk mengekalkan keadaan asal dia, sama ada dia berada dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan bergerak. So dalam situasi ni lori ni dalam keadaan pegun lah ya. Dia duduk diam sekejap kan. Jadi bila dia nak mulakan pergerakan tu dia jadi lambat lah sebab seolah-olah dia menentang pergerakan yang nak dilakukan tu. Sebab dia pegun kan. Jadi dia nak menentang, dia nak kekalkan keadaan asal dia lah. Ya. Sebab itulah dia ambil masa untuk bergerak. Kerana jisim dia besar, inertia dia besar. Okey, maka ada satu ya. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Okay, Raja menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan saiz mama terhadap kadar tindak balas. Eksperimen ini diulang dengan menggantikan ketulan mama dengan sebut mama. Okey. Jadi eksperimen tentang apa? Apakah tujuan dia? Inilah untuk mengkaji kesan saiz mama terhadap kadar tindak balas. Okey, di mana PM dan PB dia, ya. Okey, saiz mama anda boleh tengok dalam jadual dia bagi dua, satu ketulan mama, satu lagi serbuk mama. Dan soalan pun dah beritahu sebenarnya, ya. Iaitu dia menggunakan ketulan, lepas tu digantikan dengan serbuk mama. Okey, dalam gambar rajah pun ada dinyatakan ketulan mama ya untuk rajah yang pertama ni dan serbuk mama untuk rajah yang kedua. Yang lain semua samalah kecuali dia punya hasil eksperimen pada burette ni ya. Dan anda boleh tengok lagi ya daripada jadual ya. Gas yang dibebaskan dikumpul dalam burette dan isi padunya direkodkan dalam jadual 3. Jadi anda boleh tengoklah semakin bertambah selang masa ni ya. Ketulan mama dan serbuk mama akan bertambah. Okey, kadar tindak balasnya iaitu isi padu gas yang terkumpul dalam sentimeter padu. Tetapi anda boleh tengoklah mana yang lebih banyak dia punya isi padu dia. Anda boleh tengok ketulan mama dengan serbuk mama Jadi nampak jelaslah serbuk mama ni nilai isi padu dia meningkat dengan lebih cepat lagi lah berbanding dengan ketulan mama. Jadi soalan bahagian A ni anda kena perhatikan soalan dia, gambar rajah yang ada dan jadual ataupun graf yang diberikan untuk anda mendapatkan data-data dan nilai seperti pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas Sebab soalan akan tanya mengenai hipotesis, mengenai inference, mengenai anda kena pelukkan graf anda kena pelukkan carta palang dan soalan yang ada kaitan dengan hubungan antara PM, pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okay, kita tengok soalan dia Jadi yang pertama dia tanya pemboleh ubah Jadi kita dah tahu pemboleh ubah dia Kalau dia tanya pemboleh ubah bergerak balas dah tentulah isi padu gas terkumpul ataupun kadar tindak balas Dan pemboleh ubah yang ditetapkan ni pemboleh ubah yang sama saja dalam eksperimen ni Kalau anda tak pasti anda boleh tengok baliklah apakah yang sama Dan anda kena letakkan parameter lah. Sama ada anda nak gunakan isi padu asid hidroklorik ataupun anda nak katakan jenis mama yang digunakan Ada banyaklah yang anda boleh letak tapi nak satu sajalah Okey, jadi pemboleh ubah ditetapkan ialah di sini digunakan kepekatan asid hidroklorik. Okey, anda boleh guna juga isi padu asid hidroklorik ataupun jenis mama. Cuma anda jangan letak alat radas lah
ya. Uret, ya, kelala, ya. Itu tak boleh lah, ya. Anda kena letak nilai ataupun kuantiti yang boleh diukur lah, ya. Seperti isi padu, kepekatan, ya. Jisim, ya. Okey, hipotesis dia. Okey, kita dah tahu lah berdasarkan jadual tadi, ya. Semakin kecil saiz mama, ya, semakin tinggi isi padu gas yang terkumpul ataupun tinggi kadar tindak balasnya. Kita nampak tadi yang ketulan dengan yang serbuk. So yang serbuk tu lebih banyak, ya, isi padu gas yang terkumpul. Jadi yang serbuk tu adalah kecil lah saiz mama dia, ya. Jadi anda kaitkan pemboleh ubah manipulasi dengan, ya, dia punya hasilnya itu pemboleh ubah bergerak balas. Jawab salah satu je, tak perlu jawab dua-dua, ya. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen ni? Okey, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dah tentulah PM, pemboleh ubah manipulasi ataupun Perdana Menteri, ya, yang mempengaruhi kita, ya, rakyatnya, ya. Macam itulah, ya. Jadi dah tentulah yang ada kaitan dengan pemboleh ubah manipulasi, ya, iaitu saiz bahan tindak balas. Ya, tadi kita gunakan ketulan dan serbuk, itu adalah saiz, ya. Dan namakan gas yang terkumpul dalam buret, ya, hasil daripada eksperimen ini adalah gas karbon dioksida. Okay, semuanya satu markah setiap sub soalan dan jumlah keseluruhannya adalah 5. Okay, soalan nombor 4, ya. Rajah 4.1 menunjukkan paras air dalam tiub Venturi. Ini adalah tiub Venturi, ya, yang melibatkan prinsip Bernoulli, ya. So anda boleh perhatilah, ya, pada permulaan ni air dia adalah tinggi paras dia. Okey, di bahagian sempit ni air dia paling rendah dan bahagian C air dia berada di antara paras B dan paras A, ya. Jadi A, nyatakan pemerhatian tentang ketinggian air dalam terus menegak tiub Venturi dalam rajah 4.1. So, soalan bahagian ini sangat senang. Anda perhatikan maklumat yang ada, sama ada dalam soalan ataupun dalam rajah ataupun dalam jadual ataupun dalam graf. So, anda boleh nampaklah ketinggian paras air paling tinggi dah tentulah A dan paling rendah adalah B. Ini soalan senang sangat, ya, sebab pemerhatian menggunakan mata jawapan ada pada soalan. Jadi anda kena cuba dan boleh jawab dengan betul. Okey, seterusnya B, nyatakan inferen yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian di A. Okey. Inferen ni sebablah, ya, kenapalah A ni paling tinggi, ya. Ya, dan B ni paling rendah. Tapi soalan nak bahagian A, kan. Jadi soalan tak nak soalan bukan kata nak A, soalan kata daripada soalan pemerhatian di bahagian part A. Maknanya anda boleh jawab yang mana satulah. Yang mana-mana satu, ya, nak jawab yang paling tinggi ataupun yang paling rendah. Pilih sajalah, ya. Okey, kenapa? Air paling tinggi di A kerana aliran paling perlahan yang menyebabkan tekanan tinggi. Okey, jadi kita kena tahu dulu prinsip Bernoulli, ya. Prinsip Bernoulli, apabila laju tinggi, tekanannya rendah. Apabila laju rendah, tekanannya tinggi. So, air pada peringkat permulaan, apabila dia mula bergerak ataupun mengalir, dia akan mengalir dengan perlahan lah. Dan semakin jauh dia bergerak ataupun mengalir, maka dia semakin laju. Okey. Dan satu lagi, kalau berada di tempat sempit, itu adalah kawasan yang paling laju, ya. Dan akan berikan tekanan yang rendah lah pada bahagian B sebab dia paling laju. Dan A ni paling perlahan ataupun dia mula dengan perlahan, ya. Jadi bila dia tidak laju ataupun laju dia rendah, maka tekanan dia adalah tinggi. Okay, jadi inference dia, air paling tinggi di A kerana aliran paling perlahan yang menyebabkan tekanan tinggi di bahagian A. Ataupun nak jawab di bahagian B, air paling rendah di B kerana aliran paling laju yang menyebabkan tekanannya rendah. So, anda boleh jawab mana-mana satu sajalah, ya. Sebab tu saya buat slash ni, tunjukkan anda ada pilihan lah untuk menjawab, ya, bagaimana, ya, nak jawab yang A ataupun nak jawab paras air B. Okay, makanya satu sahaja. Okay, apakah faktor yang diubah dalam eksperimen ini? Tadi dia tanya faktor yang mempengaruhi. Ini apakah faktor yang diubah? Sebenarnya masih lagi sama, iaitu pemboleh ubah manipulasi.
Manipulasi ada pemboleh ubah yang boleh mempengaruhi pemboleh ubah yang lain dan juga faktor yang diubah ya pada peringkat awal lagi eksperimen ya. So dah tentulah laju air lah ya, sebab kita ada keadaan yang besar tube venturi itu dan ada keadaan yang sempit ya. Dan seterusnya berdasarkan eksperimen ni nyatakan secara operasi bagi prinsip Bernoulli. Okay, kalau definisi operasi anda kena jawab apa yang dia tanya ya. Dan kena ada kata sambung lah ya. So prinsip Bernoulli ialah anda kena nyatakan parameternya ya, sama ada dia prinsip, pernyataan ataupun teori. Okay, ini mana-mana satu je ya. Yang menunjukkan, yang menunjukkan apa? Pemboleh ubah bergerak balas dalam soalan. Jadi apa dia boleh bergerak balas dalam soalan tadi? Anda dah tengok kan paras air yang meningkat ataupun yang rendah, yang tinggi ataupun yang rendah pada tube venturi. So yang menunjukkan apa ataupun yang menyebabkan apa, perkataan yang nak digunakan ni boleh salah satulah ya. Perbezaan aras air yang mengalir dalam tube venturi. So kita nampak tadi kan, perbezaan arah air apabila dia mengalir dalam tube venturi. Okey, ini adalah pemboleh ubah bergerak balas yang kita nampak dalam eksperimen lah ataupun daripada soalan ni ya. Okey, yang mengalir dalam tube venturi ni apa yang berlaku lah yang menyebabkan perubahan ataupun faktor pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Jadi soalan E, rajah 4.2 menunjukkan satu situasi di stesen kereta api. Berdasarkan prinsip Bernoulli, jelaskan mengapa kita perlu berdiri di belakang garisan kuning. Okay, kalau anda pergi di stesen kereta api, anda perasan ada satu garisan kuning ya, sepanjang ya, landasan ya. Dan dia adalah beberapa sentimeter ya, ataupun beberapa meter. Tak sampai meter lah saya rasa ya. Lebih kurang setengah meter ya, ataupun kurang lagi ya. Garisan kuning ni dengan hujung landasan. Nah, kenapa kita kena berdiri di belakang garisan kuning ya semasa menunggu stesen kereta api, menunggu kereta api di stesen kereta api ya. Jadi dah tentu dia ada kaitan dengan prinsip Bernoulli ya, iaitu untuk mengelakkan badan anda tertarik ke arah kereta api yang sedang bergerak pada kelajuan tinggi. Ini mungkin anda pernah alaminya ya. Anda rasa seperti tertolak ya ke arah kereta api yang sedang bergerak pada kelajuan tinggi. Jadi kita nak elakkan kemalangan itulah. Kenapa berlaku macam tu? Sebab antara anda dengan kereta api ruangnya adalah sempit. Makin dekat anda berada dengan kereta api, maka sempitlah kawasan tersebut ya. Jadi kawasan sempit ni ya, apabila kereta api adalah laju sedang bergerak, okey, menyebabkan kawasan yang sempit ni antara anda dengan kereta api ni keadaan dia hal laju tinggi, tekanan rendah. So bila tekanan di bahagian yang sempit ni rendah, maka ada berlaku perbezaan tekanan sekitar kita. Menyebabkan tekanan atmosfera tinggi yang menolak badan kita ke arah badan kereta api. Jadi di situ boleh berlaku kemalangan. So itulah keadaan prinsip Bernoulli yang boleh menyebabkan anda ya kemalangan secara tiba-tiba. Ini banyak berlaku di highway ya, bagi penunggang motosikal yang tiba-tiba aksiden sendiri ya, masuk dalam lori, bawah lori ataupun anda terbabas melanggar penghalang ataupun divider. Ini sebenarnya memang ada kaitan dengan prinsip Bernoulli ya. So satu markah. Jadi markah keseluruhannya adalah juga 5 ya. Okey, bahagian B adalah soalan konsep termasuk soalan reka bentuk di mana markah keseluruhannya adalah 38 ya. Dan kita ada 6 soalan ya untuk bahagian B ni. Dan yang ini pun sama masih lagi dijawab di ruangan yang disediakan. Okey, yang pertama ya, soalan nombor 5 ya. Dia bermula dengan soalan nombor 5. Rajah 5.1 menunjukkan satu situasi cemas. Berdasarkan rajah 5.1, nyatakan 2 sistem koordinasi badan yang terlibat. Sistem apa? Kita ada 2 sistem je sebenarnya ya. Iaitu yang pertama,
sistem saraf ataupun neuron. Dan yang kedua, sistem endokrin. Ini yang melibatkan hormon ya, yang melibatkan salur darah kita, sebab hormon ni terus masuk dalam salur darah kita ya. Jadi ini adalah dua sistem koordinasi badan manusia ya. Okey, lengkapkan carta alih dalam rajah 5.2 yang menunjukkan hubungan antara dua sistem dengan menggunakan perkataan diberi. Dia bagi 3 perkataan ya, reseptor, kelenjar endokrin dan gerak balas. Okey, yang ni sebenarnya gabungan ya, carta rajah 5.2 ni ya, gabungan sistem saraf dengan sistem endokrin lah. Okey, bermula dengan rangsangan ni ada kaitan sistem saraf ya. Okey, sebab kita ada deria, kita dapat rangsangan dahululah ya. Deria kita terima rangsangan. So lepas rangsangan apa? Yang dah tentulah reseptor. Ya, pada rangsangan kita, pada deria kita ni dia ada reseptor yang menerima rangsangan tersebut. Dan seterusnya dihantar ke otak, dan daripada otak akan dihantar ke otot. Untuk apa? Untuk ini cikgu jawab, ini kelenjar endokrin dulu ya. Jadi kelenjar endokrin ni sebab daripada otak tadi ya, nak masuk ke jantung ataupun hati paru, dia ada kaitan dengan kelenjar endokrin lah. Kelenjar tanpa ductus yang melibatkan hormon yang terus masuk dalam darah kita dan bertindak ya pada organ-organ tertentu seperti jantung, hati, paru ya dan sebagainya lah ya. Seterusnya pergi pada otot dan last sekali tentulah gerak balas. Cerita mudahnya, awalannya resep terima dan last sekali bergerak balas. Tindakan kita lah ya. Macam tadi dia dikejar anjing, maka tindak balasnya akan lari lebih laju lagi lah ya. Dan anda boleh tengok contoh-contoh yang lain ya. Okey, B, satu kempen dilancarkan oleh satu organisasi untuk beri kesedaran terhadap penyalahan guna alkohol seperti yang berikut. Jangan memandu di bawah pengaruh alkohol. Apakah kesannya jika kempen ini dipandang remeh? Ya, tak rasa penting ya. So rugilah ya. Sebenarnya ya ada banyak perkara yang kita tak boleh pandang remeh lah, terutama yang melibatkan pengaruh alkohol ya. So di sini markah 2 ya. Jadi at least sekurang-kurangnya anda meletakkan 2 fakta ya ataupun 2 jawapan ya. Okey. Jadi di sini cikgu letak sampai 4 ya. Nampak? Yang pertama, kemalangan boleh berlaku ya. Sebab di bawah pengaruh alkohol ya, tidak ada kesedaran yang waras ya. Kedua, gerak balas menjadi lambat. Ketiga, hilang kawalan diri. Dan yang keempat, kematian akibat kemalangan. Ya, so markah 2 ni mana-mana 2 yang betul lah ya. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Okay, rajah menunjukkan sandaran unsur yang diwakili oleh huruf K, L, M, N dan O. Dengan nombor, beberapa nombornya lah. Ya. Bahagian atas dengan bahagian bawah. So, anda kena tahulah ni nombor apa satu ni. Ya. Satu bahagian atas ni. Ya. Satu bahagian bawah dekat K ni nombor apa. Ya. So, anda kena ingat ya. Di bahagian atas ini adalah nombor nukleon. Dan di bahagian bawah ini adalah nombor proton. Atau anda kena ingat ya. Bahagian atas adalah nombor nukleon ya. Dan bahagian bawah adalah nombor proton. Jadi anda dikenaki menulis susunan elektron ya bagi atom L dan N. Macam mana nak tulis susunan ni ya? Elektron tak ada dalam ni ya. So ingat balik yang anda telah belajar semasa menengah bawah bahawa proton adalah sama dengan elektron. Kemana nak tulis susunan elektron? Anda tengok proton lah. Mana proton? Ya? So, proton di bahagian bawah ni. Ya? Dia nak L. Okay, L, protonnya 13. Dan N, protonnya adalah 11. So, anda tuliskan susunan ni lah. Ya? Jadi, ingat balik macam nak susun. Dia akan mula dengan 2. Okay, titik. Seterusnya 8. Titik. Dan yang selebihnya adalah nilai yang selebih yang ada lah di sini. Kalau untuk L dia 13 ya. So lebihnya adalah 3. So 2.8.3 ya. Okey, bagaimana dengan M? M nombor protonnya adalah 17. Jadi kita boleh tulis 2
2.8.7. Okay, ini cara penulisan dia. Dia bermula dengan 2. Lepas tu petala yang kedua ialah 8. Dan petala yang ketiga adalah nilai yang selebihnya. Okay, ini cara tulis susunan elektron lah. Dan insyaAllah anda boleh ingat kembali. Okey, seterusnya antara unsur-unsur K, L, M, N dan O yang manakah merupakan pasangan isotop, dan wajarkan jawapan anda. Nak jawab soalan ni, kena tahu apa dia isotop. Ini pun anda dah belajar. Isotop anda kena ingat dia adalah mempunyai unsur nombor proton yang sama tetapi berbeza nombor nukleon. Jadi mana satu nombor proton sama? Cari. Anda boleh nampak lah. Kat sini mana yang sama dah nampak dah. So jawapan dia M dan O. Iaitu dua-dua nombor proton 17. Kenapa? Sebab nombor proton yang sama tetapi berbeza nombor nukleon. Jawapan ini juga adalah maksud dia lah. Kalau anda tengok M ni, nukleon ni 37. Proton dia 17. Okey, O ni, nukleon ni 35. Protonnya adalah 17. Okey, seterusnya. Unsur M mempunyai nombor nukleon 37. Berapakah bilangan neutron? Kita jawab soalan ni. Sekali lagi anda kena ingat. Menengah bawah. Apa dia nombor nukleon? Okay, nombor nukleon adalah nombor yang terdiri daripada nombor proton tambah nombor neutron. Dan dia ada dalam nukleus lah. Kita tulis kat sini. Nombor nukleon sama dengan nombor proton tambah nombor neutron. Okey, nak cari nombor neutron, kita alihkan dia. Iaitu nombor nukleon jadi tolak nombor proton. So, nukleon tadi 37. Okay, proton dia 17. Jawapannya adalah 20. 37 tolak 17 adalah 20. Okey, D. Apakah yang berlaku jika unsur bukan logam menerima elektron? So, kalau dia terima, bermakna elektronnya akan jadi lebih lah. Dan elektron ni kita tahu bercas negatif. Bila bercas negatif, maka apa yang terbentuk? Ion negatif terbentuk lah. Ion negatif yang terbentuk. Tetapi jika dia derma elektron dia, bermakna elektron dia dah berkurangan. Jadi bila berkurangan, ion positifnya akan terbentuk lah. Sebab dia lebih daripada nilai negatif yang ada. Okay, soalan bertujuh pula mengenai stesen jana kuasa nuklear. So, namakan P dengan R. Anda kena ingatlah struktur yang ada pada stesen jana kuasa nuklear. Ini adalah struktur dia di mana dia mengandungi bahan radioaktif. Dan seterusnya menggunakan turbin ataupun turbin. Dan dihantar melalui dawa yang panjang, kabel. Hinggalah sampai ke destinasi yang ditujulah. Namakan P dan R. So, P adalah reaktor nuklear. Dan R adalah penjana elektrik. Inilah. Penjana dia menghasilkan tenaga elektrik. Okay, apakah fungsi bagi R? So, R kita tahu dia menjana tenaga ataupun arus elektrik melalui proses aruhan elektromagnet. Sebab itu dia dikenali sebagai penjana ataupun generator dalam bahasa Inggeris. Apakah impak jika berlaku kebocoran pada struktur P? Kalau P itu berlaku bocor, dan tentulah kita akan menghadapi masalah kebocoran sinaran radioaktif alfa, beta, gamma yang berbahaya jika kita tidak terkawal ataupun mengambil langkah keselamatan. Okey, seterusnya D. Struktur dibuat pada berbagai ciri keselamatan. Nyatakan dua ciri keselamatan yang terdapat pada struktur Q. Okey, so apakah ciri keselamatan yang ada? Jadi dah tentulah kita kena letakkan dinding setebal 2 meter. Konkrit tebal. Dan seterusnya dibuat daripada konkrit dan plumber. So, ini adalah ciri keselamatan bagi mengendalikan radioaktif. Rajah 8 menunjukkan keratan rentas bagi sebiji buah kelapa sawit. A. Labelkan bahagian X dan Y dalam rajah di atas. Ini dibagi keratan rentas buah kelapa sawit. So, X ni apa? X ni bahagian luar sekali dan tentulah dia adalah sabut ataupun mesokap. Dan Y ni di dalam tempurung. Sebab lepas sabut adalah tempurung yang hitam ni. Dan di dalamnya ada isi dia. Apakah Y? So, Y adalah
kernel ataupun isi ROM. Okey, berdasarkan darjah 8, nyatakan bahagian mengandung minyak yang paling berkualiti. Mana satu minyak kualiti? Okey, sabut ke isi ROM. Dan tentulah isi ROM ya, ataupun kernel. Dan kalau sabut pula, dia adalah minyak yang paling banyak kita boleh dapat lah. C. Terdapat berbagai jenis minyak masak di pasaran. Berikan 3 alasan mengapa anda perlu memilih minyak sawit sebagai minyak masak anda. Ini soalan agak umum ya, tapi biasa ya, ada di sekeliling kita lah ya. Kenapa kita pilih minyak sawit kita ya, berbanding minyak-minyak masak yang lain ya. Okey, 3 markah ni sekurang-kurangnya 3 poin lah ya. So yang pertama, kita tahu kehebatan dia ialah kurang kolesterol. Okey, yang kedua, dia ada beta carotina ya, yang sangat baik untuk kesihatan kita. Okey, dapat melawan dia adalah antioksidan ya, secara semula jadi, dan dapat melawan radikal bebas lah ya. Okey, seterusnya mengandungi vitamin A dan E. Ini baik untuk mata, untuk kulit, untuk saraf kita ya, untuk sel-sel kita ya. Dan seterusnya dia kaya dengan tocopherol ya. Dapat mencegah trombosis dan seterusnya dapat mencegah kanser. So kat sini ada banyak jawapan kan. So kita pilih tiga yang mana-mana betul lah ya. Okay, 9. Darjah 9 menunjukkan susunan radar dalam satu eksperimen. Okay, yang ni adalah proses apa ya? Okay, saudara tanyalah A tu ya. Dia adalah proses elektrolisit, iaitu penyaduran ya. Jadi ini adalah elektrolisit yang kamu dah belajar juga di menengah bawah ya. So seterusnya namakan logam M. Macam mana kita nak tahu logam M logam apa? Okay, senang je, anda tengok bahagian cecair, bahagian elektrolit. Okey. Bahan kimia yang boleh mengalirkan arus ya. So kalau digunakan kuprum 2 sulfat, so logam M tentulah sama dengan nama logam dia lah, iaitu kuprum. Sulfat ya, sulfat bukan logam ya. Okay, yang logam ialah kuprum. Okay. C. Logam manakah yang berfungsi sebagai katod? Nak jawab soalan ni, anda kena tengok dia sambung dengan terminal. Ini terminal negatif, ini terminal positif. Okay, saya dah kata dah, kalau katod ya, kalau tengok bunyi dia macam pendek. So yang pendek siapa? Inilah terminal negatif. So yang terminal negatif sama pada siapa? Pada kunci besi. Ya. Jadi dah tentulah katod adalah kunci besi. Ya, kenapa? Sebab dia sambung kepada terminal negatif. Katod ya. Okey, dan seterusnya yang satu lagi dah tentulah anode lah yang bersambung pada terminal positif. Okey, D. Apakah yang akan berlaku pada kunci besi di eksperimen? Nama dah penyaduran ya. Dan tentulah permukaan kunci besi disaluti dengan kuprum ya. Seterusnya kita tengok soalan E ya. Tenaga elektrik boleh dihasilkan daripada tindak balas kimia. Anda dibekalkan dengan sebatang paku besi, kepingan zinc, dawai, sebiji mentol dan sebiji buah oren. Reka bentuk seringkas menggunakan bahan-bahan tersebut untuk menyalakan mentol dalam ruang yang disediakan ya. Inilah ruang dia ya. Labelkan rajah anda. So soalannya ada 3 markah lah ya. Jadi anda dikenaki membuat reka bentuk untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada bahan-bahan yang diberikan. So anda tidak digalakkan lah ya untuk mengambil ya bahan-bahan yang di luar daripada yang diberikan ya. Jadi anda gunakanlah sepenuhnya ya bahan yang ada. Dan ini kalau anda ingat balik ya, saya ringkas ya dalam tajuk elektrolisis ya. Elektrokimia ya. Jadi anda mesti ingat bagaimana untuk menghasilkan reka bentuk bahan-bahan yang ada untuk menghasilkan tenaga elektrik ya. Menggunakan bahan kimia ya. Seperti asid ya, yang ada dalam buah-buahan dan menggunakan logam ya, yang berbeza untuk menghasilkan tenaga elektrik. Ya. Jadi antara idea yang anda boleh buat ialah seperti ini. Ya. Okey, cara sambungannya ialah di mana paku besi dicucuk ke dalam buah. Okey. Dan kepingan zinc juga dicucuk ke dalam buah. Okey. Dan wayar disambung ya. Kepada mentol, ya, paku besi dan kepingan zinc. Ya.
dan huraian dia ya. Jadi paku besi ni dia lebih elektropositif ya. Berbanding dengan zinc, maka paku besi ni dianggap sebagai terminal negatif lah, iaitu anode, dan kepingan zinc ni sebagai terminal positif iaitu kathod. Dan buah oren ni ya adalah sebagai elektrolit ya, di mana dia ada cecair ya yang boleh mengalirkan arus elektrik ya. Jadi tindak balas kimia yang berlaku di dalam sel ini ya menyebabkan pengaliran elektron dan seterusnya arus elektrik dihasilkan ya. Dan markah 3 ya kamu boleh dapati daripada ya, pertama dari segi lukisan lah ya. Lukisan ini akan dapat 1 markah dan labelkan secara lengkap setiap item yang ada ni ya 1 markah, dan huraian pun 1 markah ya. Jadi huraian di sini agak detail lah ya. Jadi kamu boleh ringkaskan ya untuk huraian ya untuk mendapat 1 markah. Okey, soalan 10 ya. Rajah 10.1 menunjukkan mikroorganisma P yang terlibat dalam satu teknologi X. Okay, ini semua adalah mikroorganisma P ya. Dia terlibat dalam satu teknologi. Okey, A, namakan mikroorganisma P dan teknologi X tersebut. Okey, mana satu mikroorganisma P? Ini semualah ya. So, mikroorganisma P ni adalah mikroalga marine ya, iaitu sejenis mikroorganisma iaitu alga ya. Oleh kerana dia kecil, kita panggil dia mikroalga ya. Dan X itu, teknologi X itu adalah teknologi emisi negatif ya. Jadi kita tahu ya, P melalui proses K, iaitu untuk mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Okay, namakan proses K. So proses K adalah proses fotosintesis ya. Sebab itu dia sesuai digunakan ya untuk mengurangkan kandungan karbon dioksida yang kita tahu di antara sumber ya punca global warming ya, pencemaran alam sekitar ya. Jadi bila dia digunakan sebagai fotosintesis ya, maka itu dapat membantu mengurangkanlah ya. Kita tahu alga ni walaupun dia bukan tumbuhan tapi dia bersifat seperti tumbuhan lah ya, dan dia boleh melakukan proses fotosintesis ya. Dan C, apakah mikroorganisma P sesuai digunakan dalam teknologi X? Okay, kenapa? Sebab dia dapat mengurangkan karbon dioksida dalam atmosfera melalui proses fotosintesis. So ini sangat membantu ya mengurangkan ya kandungan gas karbon dioksida di atmosfera. Sebab itu dipanggil teknologi emisi negatif ya. Okey, seterusnya ini adalah soalan reka bentuk ya. Rajah 10.2 menunjukkan beberapa bahan. Anda boleh tengok bahan yang ada ni, iaitu upcycle merupakan satu idea pengusaha yang cekap untuk menghasilkan produk plastik baru. Upcycle ataupun recycle ya, kita semula ya. Jadi reka bentuk satu bekas makanan burung menggunakan bahan-bahan dalam rajah 10.2. Anda boleh nampak ini adalah botol ya. Ini adalah senduk ataupun sudu ya, dan ini adalah tali. Lukis dan labelkan reka bentuk anda dalam kotak yang disediakan. Anda mesti lukis dan anda mesti label dan memberikan penguraian lah ya, sebab soalan dia ada 3 markah ya. Anda mestilah lukis dan labelkan ya rajah anda ya, di mana kalau anda tengok ya bagaimana ia dilakukan ya. Botol ni ya di bahagian atas kita tebuk, iaitu bahagian tutup dia. Kita letakkan tali, kita ikatkan tali, dan pada botol ini sendiri kita tebuk di bahagian tengah supaya boleh dimasukkan sudu ataupun senduk lah seperti dalam rajah inilah ya. Dan kedudukannya condong sedikit ya. Jadi anda tak boleh tebuk lubang tu direct, kena lubang tu satu tinggi satu lagi rendah lah ya, supaya kedudukan sudu tu condong sedikit ya. Dan tali yang diikat tadi adalah tujuannya untuk menggantungkan botol inilah ya. Dan bahagian dalamnya anda boleh letaklah ya sebarang makanan burung lah, seperti kekacang ya, biji benih yang berkaitan ya. Jadi inilah antara ya reka bentuk yang dicadangkan ya. Okey, penguraiannya ya. Botol minuman ini telah digunakan semula ya, iaitu upcycle ya, ataupun kita semula
sebagai bekas makanan burung secara kreatif. Jadi proses kita semula iaitu 5R kita telah lakukan ya, iaitu kita telah gunanya kembali ya. So markah terletak pada 3 keadaan lah ya. Yang pertama anda lukis rajah cadangan reka bentuk. Yang kedua anda labelkan secara detail ya. Dan yang ketiga adanya penguraian ringkas ya tentang reka bentuk anda. So itulah 3 markah bagi soalan D yang berkaitan dengan reka bentuk ataupun reka cipta.